sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya pikir soalan ini tidak akan dapat Muhyiddin jawab sampai kiamat pun dia tidak dapat jawab. Susah dia mau jawab ini. Susah betul Muhyiddin mau jawab. Beginikah pemimpin yang PH ketengahan, PH pula, Perikatan Nasional. Beginikah pemimpin yang Perikatan Nasional nak ketengahan? Muhyiddin Yassin, Ketua PN. Inikah pemimpin mereka? Bagaimana nak memimpin negara kalau menantu sendiri pun tak berjaya nak pujuk untuk balik? Terbaru soalan daripada Puan Zarkas ini memang power. Bila nak cukup menantu Muhyiddin? Bila nak cukup menantu Muhyiddin? Malaysia kini 28 April. Ahli MKT UMNO Muhammad Puan Zarkas menyifatkan pihak berkuasa seakan-akan perlahan dalam bertindak menangkap dan membawa balik penjana komersial yang melarikan diri ke luar negara. Beliau berkata, nampaknya SPRM dan PDRM kena belajar kaedah baru untuk mengesan dan membawa balik penjana VIP yang melarikan diri untuk didakwa. Dia kata lagi, intel dua agensi penguat kuasa ini masih ketinggalan dalam bab pelarian komersial taraf VIP. Katanya pada satu kenyataan, Puan antaranya menyentuh mengenai kes Adlan Berhan, menantu kepada pengurus CPN Muhyiddin Yassin, yang telah melarikan diri ke luar negara kira-kira setahun lalu. Terbaru berita yang kita terima, sudah ada clue yang SPRM dapat, PDRM dapat, kerana menantu pada Muhyiddin ini menggunakan kad kreditnya di beberapa tempat. Jadi saya pikir ada peribahasa kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang saya heran, macam mana Muhyiddin, bekas Perdana Menteri yang disebut ramai orang, yang digelar oleh ramai orang sebagai Perdana Menteri paling gagal dalam Malaysia, bagaimana beliau tidak mampu untuk membawa balik anak menantunya ini supaya dapat disiasat? Kan bagus kalau dia dapat balik, disiasat, didapati tidak bersalah, itu bagus. Berani kerana benar. Kalau dia betul-betul tidak salah, kenapa dia lari? Kalau dia betul-betul tidak salah, kenapa dia tidak berani balik? Muhyiddin langsung tidak tahu di mana Muhammad Adlan bin Berhan ini. Mungkin Muhyiddin tidak tahu. Sebab itu dia tidak dapat pujuk untuk balik. Tapi kalau Muhyiddin tahu, persoalannya kalau Muhyiddin tahu, kenapa dia tak bagi tahu kedudukan dia punya menantu nih? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang besar lah. Jadi apa kata, sebelum Muhyiddin berhabis-habisan berkempen di PRK Kuala Kubu Baru, apa kata kalau Muhyiddin berhabis-habisan dulu untuk cubalah pujuk Muhammad Adlan bin Berhan ini untuk balik ke Malaysia? Jangan nak berhabis-habisan nak kempen sana sini, nak kata bully ini bully itu, tapi menantu sendiri, keluarga sendiri tak boleh urus, susah lah nak urus Malaysia kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabilah, jadi nama anak Muhyiddin Nabilah, isteri kepada Adlan kalau tak silap. SPRM juga sedang memburu Peguam Mansur Saad, seorang tokoh penting dalam NERS dan Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka telah melarikan diri dari negara Malaysia pada Mei tahun lalu lagi. Susulan itu, SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ketua Persuja SPRM, Azam Baki, pada 25 April lalu berkata pihaknya mempunyai petunjuk baru keberadaan Adlan yang dikendaki atas dakwaan rasuah.
Potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksikan kredit milik ahli perniagaan itu. Kata Asap menjelaskan SPRM sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Kita mendoakan semoga semua penjenayah-penjenayah yang telah melarikan diri, termasuk Jolo, semua itu dapat ditangkap dan disiasat, dijatuhkan hukuman yang setimpal. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Buat kali pertamanya Tun Mahathir tiba-tiba menyokong kerajaan perpaduan, tiba-tiba menyokong semula kerajaan perpaduan, kerajaan Madani ini. Wah, terus saya terfikir, adakah Mahathir bertaubat dan masuk semula ke Pakatan Harapan? Kalau dia masuk semula, adakah Anda rasa dia layak untuk masuk semula Pakatan Harapan? Layakkah manusia yang bernama Mahathir ini untuk masuk semula Pakatan Harapan? Atau tak payahlah bagi dia peluang lagi buat hancur sejapati? Nah, perlukah untuk dia diterima? Apa kelebihan kepada Mahathir kalau dia diterima masuk untuk ke Pakatan Harapan kerajaan ini lagi? Pada pendapat saya tak payahlah. Apa pendapat Anda tinggalkan komen. Ini yang berlaku. Tiba-tiba Mahathir membuat ramalan paling pelik di dunia. Dia kata DAP menang di KKBU. Kuala Kubu Baru, KKB saja di Kuala Kubu Baru untuk PRK ini. Wow, ini ramalan Tun Mahathir ini memang hebat ini. Tapi ada satu artikel daripada sahabudin.com.net, dia kata ramalan Tun M ini sekadar psikologi terbalik. Saya pikir psikologi terbalikkah, tidak terbalikkah, ia tetap doa. Saya harap betul-betul menang lah. Bagus. Nanti Mahathir baru tahu. Ataupun Mahathir sudah terlalu tua. Sebenarnya dia mau cakap PN, tapi kerana sudah terlalu tua, sudah nyanyuk, sudah terlalu tua, Anda sudah dapat kasih beza. Sudah tidak dapat bezakan di antara DAP dengan PAS, dengan Bersatu. Dia tidak dapat lagi bezakan. Mungkin sudah jadi buta warna, sehingga buta lambang pun buta, sehingga dia sebenarnya mau cakap PN menang, tapi oleh karena sudah terlalu tua, sampai tiba-tiba DAP pula yang menang. Mungkin itulah. Tapi ramalan dia kata DAP menang. Pakatan Harapan dengan kerajaan perpaduan menang di sana. Tapi ramalan Tun M sekadar psikologi terbalik. Itu Sahabudin Hussein punya artikel. Berbagai pihak tampil memberi reaksi apabila bekas Perdana Menteri Tun Mahathir meramalkan calon daripada PH akan menang dalam PRK Kuala Kubu Baru 11 Mei depan. Katanya DP menang, PH menang. Beliau adalah antara yang paling awal yang telah membuat ramalan berkenaan dengan PRK Kuala Kubu Baru, yaitu hanya beberapa jam selepas proses penamaan calon yang selesai. Bekas Perdana Menteri dua kali itu meramalkan demikian berdasarkan hakikat bahawa undi Melayu berpecah berbanding pengundi Cina yang solid kepada PHDP. Ini betul, yang ini saya setuju betul nih. Memang pengundi Cina solid kepada PHDP. Tak kisahlah tentang MCA kan, tentang MIC kan, yang sokong kan tidak sokong kan, kempen kan, tak kisah. Tapi memang itu yang terjadi, pengundi Cina solid kepada PHDP. Jumlah pengundi di situ lebih ramai Melayu daripada Cina, tetapi Melayu berpecah. Dia kata Cina bersatu. Jadi kemungkinan ialah DAP menang, katanya di sebuah majlis hari raya. Walaupun ramalan Tun Mahathir itu mungkin ada benarnya sekurang-kurangnya pada ketika ini,
Namun setelah tempo kampanye berjalan selama 14 hari nanti, berbagai kemungkinan lain boleh berlaku. Begitupun, seperti semua maklum, sejak terpelanting daripada jawatan Perdana Menteri pada 2020 lalu, Tun Mahathir tidak pernah lagi suka kepada PH dan DAP. Dengan itu, ramalannya bahwa PH DAP kemungkinan besar akan menang bukanlah petanda sokongan, tapi gambaran keyakinan atau keinginannya mahu PH DAP menang di Kuala Kubu Baru. Kalau ditanya, baik secara berdepan atau sembunyi-sembunyi, jawaban Tun Mahathir adalah pasti mahu PH DAP yang dibantu UMNO kalah di Kuala Kubu Baru. Ramalan itu sebenarnya sekadar reverse psychology atau psikologi terbalik, agar pengundi Melayu segera bangkit dan keluar beramai-ramai memberi undi kepada calon PN bersatu. Jangkaan beliau, pengundi Melayu tentu lebih selesa diwakili oleh rakyat Melayu berbanding bangsa lain, terutama di kawasan di mana mereka adalah pengundi majoriti. Dengan ramalannya itu, harapannya tidak lain agar pengundi Melayu yang merupakan majoriti di Kuala Kubu Baru tidak mensia-siakan undi mereka dan keluar beramai-ramai. Berdasarkan hakikat pengundi Melayu agar majoriti, jika peratusan keluar mengundi mereka adalah tinggi, keadaan itu boleh menewaskan pengundi Cina yang bukan majoriti yang didakwanya solid kepada PH-DAP itu. Harapan di sebalik ramalan itu ialah barangkali Tun Mahathir berharap PN akan segera mengundangnya untuk turut sama berkempen. Berkempen karena dalam hatinya berasakan beliaulah pejuang Melayu tulen negara ini. Lucu juga Mahathir nih. Jika beliau diundang berkempen dan berjaya memusingkan sejumlah pengundi Melayu dan akhirnya calon PN boleh beroleh kemenangan, berarti hidup baliklah nyawa politiknya selepas ini. Yang penting bagi Tun Mahathir, melalui kemenangan PN di Kuala Kubu Baru nanti, beliau telah berjaya mencalarkan imej PM10 yang akan digambarkan tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat. Tetapi jika calon PH-DAP benar-benar menang, jika calon PH-DAP benar-benar menang pula, Tun Mahathir juga sudah sedia dengan jawabannya. Jawabannya saya ada kata awal-awal lagi. Pandai juga Mahathir nih. Jadi sebenarnya dia tidak rugi apa-apa. Cuma laba besar dapat dikutipnya jika melalui psikologi terbalik ini calon PH-DAP berjaya dikalahkan pada 11 Mei nanti. Sama tarik dengan hari ulang tahun kelahiran UMNO. Ditulis oleh Sabuddin Husin 28 April 2024. Anda boleh lihat ini di Sabuddin Husin di sabuddin.com.net. Sekali lagi, apa pendapat Anda, siapa yang akan menang? Saya setuju dengan Mahathir. DAP akan menang. PH-DAP akan menang. Jadi kita harap-haraplah supaya apa yang didoakan oleh Mahathir ini akan betul-betul menang. Nanti kita tengoklah apa pula komen dia. Dia kata nanti, saya ada cakap awal-awal. Lihat nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye.